Assalamualaikum semua, anda sedang menonton Infomedik bersama Dr. Dot. Topik kita hari ini adalah persediaan sebelum anda hendak mengandung. Yang pertama kita akan fokus kepada general. Secara generalnya, ibu-ibu yang planning hendak mengandung, anda kena pastikan yang anda dalam keadaan sihat yang optimum. Ini bermaksud anda kena pastikan berat badan anda pada BMI yang normal atau yang cubalah sedaya upaya untuk dekat menurunkan berat badan anda atau naikkan berat badan anda kepada berat badan BMI yang normal. Anda juga dinasihatkan untuk bersenam, okey. Buat senaman secara harian, ini untuk memastikan yang anda mendapat berat badan yang ideal. Selain daripada itu, jika anda membuat banyak senaman-senaman core exercise iaitu otot-otot dalaman, anda juga boleh memudahkan proses untuk anda melahirkan anak nanti masa akhir-akhir kandungan nanti. Yang kedua, anda kena pastikan anda telah mula habit untuk makan makanan yang sihat, seperti sayur-sayuran, banyak fiber, kurangkan makanan berlemak atau berkolesterol tinggi, berminyak. Okey, ini untuk memastikan yang bahawa sekali lagi untuk memastikan berat badan yang ideal. Selain daripada itu, dia juga dapat memastikan pencernaan dalam perut ini normal, okey, kerana kebanyakan ibu-ibu mengandung akan mempunyai masalah sembelit nanti bila mereka mengandung atau ketika hendak melahirkan anak, dan ini boleh menyebabkan buasir atau hemorrhoid nanti. Persediaan seterusnya adalah jika anda seorang perokok ataupun suami anda seorang perokok ataupun anda meminum minuman keras, anda hendaklah cuba untuk berhenti merokok dan minum minuman keras. Ini kerana rokok dan meminum minuman keras ketika anda mengandung dapat memberi kesan kepada kandungan seperti kurang tumbuh besaran dan mungkin memberikan kecacatan pada bayi dalam kandungan. Seperti yang saya cakap tadi, anda dengar saya kata suami sekali kena berhenti merokok. Kenapa? Ini adalah kerana bila suami merokok, okey, walaupun dia rokok kat luar pun, dan rokok asap tu kena pada badan ni dan dia masuk ke rumah dan berdekatan dengan anda, ia adalah seperti anda pun sedang merokok, okey, walaupun anda tak merokok secara directly, tapi kesannya adalah lebih kurang sama. Okey, ini dah dibuktikan dalam banyak kajian. Seterusnya, bagi selain daripada dari segi kesihatan, dari segi dari segi kehidupan harian, anda juga kena ingat untuk melahirkan anak ini, anda kena mempunyai persediaan dan bajet yang cukup. Ini kena berbincang antara suami dan isteri, ya, kerana bajet ia bergantung kepada di mana anda hendak lahirkan anak, sama ada di government atau swasta. Lepas tu anda juga kena fikirkan siapa nak jaga ketika berpantang, dan jika anda perlu bekerja tak dapat cuti yang lama selepas melahirkan anak, kos-kos penjagaan anak selepas itulah. So sebelum anda mengandung, masa ni kena bincang sama-sama suami isteri supaya kita nanti boleh bersedia dengan apa-apa kemungkinan. Lagi satu, jika anda hendak bercadang untuk melahirkan anak di hospital swasta, pastikan anda mempunyai bajet yang cukup, bukan saja untuk melahirkan anak secara normal delivery atau vaginal delivery, tetapi juga anda kena just spare duit sikit untuk cesarean section. Ini adalah kerana pada akhir-akhir nak melahirkan anak nanti, kita tak tahu apa yang berlaku. Okey, ada kemungkinan boleh berlaku di mana anak itu perlu dilahirkan secepat mungkin dan hanya boleh dilakukan melalui cesarean. And harga di swasta untuk cesarean dengan untuk lahirkan anak biasa, kadang-kadang jurang tu agak besar. Jadi kita tak nak golongan bapa-bapa terutamanya lah untuk terkejut tiba-tiba keluar bil lepas anak dilahirkan, bil yang kita sangka 45,000 jadi 10-15,000. Jadi itu pun kita kena bersedialah daripada awal. Okey, ibu-ibu mengandung juga dinasihatkan untuk mengambil suplemen
bagi sebelum anda mengandung lah, anda sudah patut mula mengambil suplemen folic acid ya. Kerana folic acid boleh membantu untuk mengurangkan risiko anak anda mendapat masalah spinal bifida. Selain daripada itu, suplemen-suplemen yang saya boleh suggest adalah seperti kalsium, terutama bagi mereka yang mempunyai penyakit darah tinggi, kerana dia dapat menurunkan risiko mendapat preeclampsia lah. Dan vitamin dan suplemen lain yang boleh membantu juga adalah seperti omega 3 fatty acid, terutamanya yang tinggi dengan DHA lah. Dia boleh membantu tumbesaran anak anda dari segi tumbesaran otak dia dan tumbesaran secara general dengan lebih bagus lah. Okey, tapi yang paling penting adalah folic acid. Yang lagi dua tu bergantung, jika anda nak ambil pun boleh, jika anda rajin untuk makan suplemen lebih pun tak ada masalah. Sekarang ni saya akan bincangkan tentang ibu-ibu yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Okey, apakah persediaan ibu-ibu dan penyakit-penyakit apakah yang kita perlu berjumpa dengan pakar atau dengan doktor anda sebelum anda bercadang untuk mengandung lagi. Yang ni bukan dah mengandung baru pergi jumpa. Sebelum anda nak bercadang untuk mendapatkan anak, anda dah sepatutnya berbincang dengan doktor anda lah. Okey, yang pertama, jika anda mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi. Okey, anda kena pastikan sebelum anda mengandung kencing ada gula dalam darah dan tekanan darah anda adalah paling dekat dengan normal atau paling optimum dan anda perlu berbincang jika anda hendak mengandung, kerana ubat-ubat kencing manis kebanyakannya dan ubat-ubat darah tinggi kebanyakannya tidak sesuai untuk diambil ketika mengandung. Jadi bagi ibu-ibu yang mengandung, selalunya ubat ni akan ditukar pada ubat lain sebelum mereka mengandung. Sebagai contoh, bagi ibu yang mempunyai kencing manis, ubat yang selalunya yang boleh digunakan waktu kandungan hanyalah metformin dengan insulin. Dua ni saja. Dan bagi darah tinggi yang di Malaysia, selalunya ubat yang hanya boleh digunakan hanyalah metal-dopa dan labetalol. Ubat-ubat lain tu anda selalunya kena bincang dengan mungkin gynae anda ke, doktor klinik anda ke, atau doktor yang anda biasa jumpa, untuk dari awal buat persediaan untuk tukar ubat yang sesuai. Pastikan ubat tu jadi optimum, BP anda dah okey, baru anda mengandung. Kerana ubat-ubat lain tu dia boleh, sekali lagi, boleh menyebabkan kesan pada bayi dalam kandungan. Okey, penyakit seterusnya ialah bagi mereka yang mempunyai sakit jantung. Okey, ini termasuk bagi mereka yang mempunyai masalah kongenital macam jantung berlubang ke, masalah pada injap jantung ke, masalah jantung lemah ke. Okey, jika anda hendak mengandung, ia adalah penting anda berbincang dengan kardiologis anda dahulu, kerana sesetengah keadaan jantung seperti macam jantung lemah sebagai contoh, jika anda mengandung, ada kemungkinan jantung tu tak dapat menampung untuk bekerja ketika anda mengandung, kerana dia perlu mengepam lebih darah, dan efek dia boleh membahayakan ibu yang mengandung ataupun boleh menyebabkan bayi dalam kandungan tu tak membesar dengan sepatutnya kerana kurang mendapat darah dan oksigen. Penyakit seterusnya yang kita akan bincangkan adalah mereka yang mempunyai penyakit thyroid. Penyakit hormon hormon thyroid, di mana sesetengah orang mempunyai hyperthyroid, iaitu hormon thyroid yang berlebihan, dan sesetengah mempunyai hormon thyroid yang kurang. Bagi mereka yang mempunyai hormon thyroid yang kurang, anda perlu berjumpa doktor anda atau gynae anda atau endokrinologis anda, dan anda perlu, mereka akan menambahkan lagi dos ubat thyroid anda ketika anda mengandung. Mungkin dia akan naikkan dalam 2-3 kali ganda lah, kerana ketika anda mengandung, jika anda mempunyai hypothyroid, hormon thyroid anda tidak cukup untuk menampung anda dan kandungan anda. Yang kedua, jika anda mempunyai hyperthyroid pula, anda perlu berbincang juga dengan endokrinologis dan gynae anda, kerana
ubat yang selalunya orang yang hyperthyroid ambil boleh menyebabkan kesan pada kandungan. So anda kena berbincang apakah dia punya risiko, berapakah peratus risiko untuk efek pada anak anda jika anda teruskan makan ubat hyperthyroid, atau mungkinkah hormon thyroid anda sudah normal dan tidak lagi memerlukan ubat. So benda ni semua kena plan. Penyakit seterusnya adalah kalau anda, bagi mereka yang mempunyai penyakit autoimun. Autoimun ni ialah penyakit di mana sel-sel badan anda diserang oleh sel-sel imun pertahanan badan anda. Okey, bagi mereka yang mempunyai masalah ni, sama juga setengah ubat yang mereka makan tidak sesuai untuk kandungan, boleh menyebabkan kecacatan atau kurang pembesaran pada anak. Dan selain daripada tu, bagi mereka yang mempunyai autoimmune disease, risiko untuk keguguran tu adalah lebih tinggi. So mereka memerlukan follow up yang lebih rapi dengan gynecologist dan rheumatologist, supaya untuk menjayakan kandungan tersebut supaya dapat lahirkan dengan sempurna, dan ia adalah selamat untuk memastikan keselamatan ibu dan anak. Dan penyakit yang terakhir yang kita akan bincangkan pada hari ini bagi ibu-ibu yang mengandung mempunyai masalah-masalah psychiatrist atau psikologis. Yang ni anda perlu memastikan yang first, anda keadaan anda stabil. Okey, bincang dengan psikiatris anda, pastikan keadaan anda stabil. Sama juga ubat-ubatan yang anda makan tidak memberi kesan sampingan kepada bayi, dan anda perlu berbincang tentang apakah kemungkinan untuk simptom-simptom apa perlu buat, atau apakah kemungkinan simptom-simptom anda untuk datang kembali ketika mengandung atau selepas melahirkan anak. Okey, saya tidak menceritakan segala penyakit ini secara detail kerana saya cuba untuk cramkan semua maklumat ni dalam video ni supaya sekurang-kurangnya anda mendapat idea. Okey, jika anda ada penyakit-penyakit tertentu ni, anda perlu berjumpa dengan doktor-doktor sebelum anda mengandung atau sebelum anda plan nak melahirkan, mengandung dan melahirkan anak lah. Okey, sampai sini saja video kita kali ini. Semoga anda bermanfaat dengan segala ilmu yang saya share. Saya harap anda boleh like, subscribe, share, supaya video ini dapat disebarkan kepada lebih ramai wanita-wanita di luar sana, supaya mereka pun dapat bermanfaat. Sehingga ke video lain kali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.